Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Kes Pangko makin panas dan makin mendebarkan. SPRM telah menyatakan bahawa mereka telah pun menyoal siasat Menteri Keuangan pada era tahun 2020 hingga 2021. Namun demikian, yang menarik perhatian kita ialah siapakah Perdana Menteri yang terlibat dan siapakah Perdana Menteri yang mungkin akan dipanggil dalam siasatan tersebut. Belum sempat dibuat oleh apa-apa oleh SPRM berkaitan dengan siasatan ini, dan belum sempat SPRM memanggil sesiapa Perdana Menteri untuk disiasat. Akhirnya Muhyiddin Yassin tampil membuat satu penafian. Apabila Muhyiddin kata, kes Pangko, jangan samakan saya dengan Perdana Menteri ke-10, yaitu Anwar Ibrahim, kata beliau. Muhyiddin Yassin berkata, Putrajaya sepatutnya mendedahkan mengapa surat hasrat LOI yang diberikan PH kepada sebuah syarikat untuk kontrak pembakalan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan dibatalkan oleh Perikatan Nasional kemudiannya. Pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu itu menambah, dia yakin maklumat mengenai perkara tersebut ada tersimpan di Kementerian Keuangan. Menteri Dalam Negeri semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan itu menambah, kerajaan juga perlu mendedahkan tarik kontrak membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan diberikan kepada syarikat Spangko Sdn Bhd Spangko. Janganlah membuat tuduhan melulu terhadap saya, kata Muhyiddin lagi. Sebagai Perdana Menteri antara Mac 2020 hingga Ogos tahun 2021, saya tidak terlibat dalam sebarang pemberian kontrak kerajaan yang diuruskan oleh Kementerian Keuangan, katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Beliau juga mengatakan, jangan samakan kedudukan saya dengan Perdana Menteri ke-10 yang juga merupakan Menteri Keuangan. Saya tahu kedudukan saya, tambah Muhyiddin lagi. Pihak berkuasa kini sedang menyiasat syarikat berkenan yang diberikan kontrak untuk membekal serta menyelenggara kenderaan kerajaan sejak awal 1990-an. Ia ditubuhkan pada tahun 1988. Syarikat itu diberikan konsensi selama 25 tahun mulai 1 Januari 1994 untuk mengatur, membekal dan memajakkan kenderaan kerajaan dengan peruntukan penyelenggaraan yang khas. Memiliki kemudahan pusat penyelenggaraan Batu Cave dan Bangi dengan keluasan masing-masing 5 dan 2 ekar, Spangko turut menyediakan bantuan kecemasan 24 jam dan lebih 300 pusat perkhidmatan di seluruh Malaysia, selain memiliki 200 tenaga operasi dan kepakaran. Konsesi yang diberikan itu mulai 1 Januari 1994 tamat pada 31 Disember tahun 2018. Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan ketika kontrak tersebut berakhir membuat tender terbuka untuk membolehkan mana-mana syarikat membuat permohonan. Konsesi yang ditawarkan ialah selama 15 tahun dan dilaporkan ada sekurang-kurangnya 7 syarikat berminat. Ketika itu, Berjaya Group berjaya membentuk konsortium dengan syarikat Nazarcorp Holding Sdn Bhd untuk bersama-sama membida kontrak yang ditawarkan. Tak dapat dibuktikan bagaimanapun pada Julai tahun lalu, syarikat terbabit menyaman kerajaan kerana mendakwa LOI yang dikeluarkan Putrajaya ditamatkan. Pengasas Berjaya Vincent Tan mendakwa LOI terbabit dibatalkan 3 bulan selepas Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Dr. Mahathir. Tan juga mendakwa kerajaan memberikan kembali kontrak tersebut kepada Spangko walaupun mengemukakan bidaan 700 juta ringgit lebih tinggi berbanding konsortiumnya. Pada 5 Februari lalu pula Perdana Menteri Anwar Ibrahim menganggap kontrak yang dianugerahkan kepada Spangko sebagai merugikan negara dan berjanji untuk mengambil tindakan jika wujud sebarang salah laku. SPRM sudah memulakan siasatan ke atas syarikat berkenan dan memanggil beberapa tokoh berprofil tinggi untuk membantu mereka. Menurut Muhyiddin, dia menafikan sekeras-kerasnya dakwaan terbabit dalam sebarang salah laku terkait pemberian kontrak kerajaan kepada Spangko. Kata ahli Parlimen Pagoh itu, sehingga kini tohmahan jahat itu tersebar melalui media massa dan media sosial namun tanpa butiran yang lengkap untuk menunjukkan bagaimana dia terbabit serta apakah salah laku yang didakwa. Samalah seperti tuduhan sebelum ini, kata beliau.
Muhyiddin berkata dia dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi berkaitan tuduhan berkenaan. Ini adalah sebahagian daripada siri pembunuhan korektor, kata beliau. Harimau Satu kata dalam ruangan komen, bila kontrak tak dapat, macam-macam cakap. Brown Falcon kata, inilah yang perlu dihabiskan, kata beliau. Tok Mudim kata, masa zaman kamu ada darurat. Mr. Sakau kata, menantu tak pulang lagi, entah hilang ke mana, hantu kot, kata Brown Falcon. Blackcock kata, Mat Sakau tak ingat ke siapa Perdana Menteri dan Menteri-Menteri ketika kerajaan PH 0.1. Blue Panther kata, Janawi bawa, macam mana, dah lupa ke? Tak tahu pula siapa yang tamakkan LOI itu. Itu yang ditulis oleh beberapa komen. Ada juga yang mengomen mereka tidak percaya dengan kenyataan kenyataan Muhyiddin itu, dan beliau kata macam mana pula parti itu boleh berkaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak belakangan ini, Walaun pembangkang sibuk menggunakan peluru menembak Anwar Ibrahim dengan menggunakan peluru isu kejatuhan ringgit Malaysia. Walaupun telah sibuk, walaupun telah banyak penerangan demi penerangan diberikan kepada golongan penyokong pembangkang dan walaun-walaun ini, tetapi mereka tetap tidak mahu menerima apa juga penerangan atau pendapat atau juga berfikiran berkaitan dengan penurunan harga ataupun penurunan kejatuhan ringgit Malaysia ini. Walaupun telah diterangkan dengan panjang lebar, mereka tetap tak mau percaya. Ini menyebabkan Anwar Ibrahim tampil sendiri, buka suara, buka cerita dan buka mulut. Anwar Ibrahim kata, jangan jadikan kejatuhan ringgit sepak terajang politik. Dengan kata lain, Anwar Ibrahim mengharapkan, Perdana Menteri kita mengharapkan supaya semua ahli politik tidak menjadikan perkara kejatuhan nilai ringgit ini sebagai bahan untuk dipolitikkan, kerana ramai rakyat di luar sana yang tak tahu tentang kejatuhan nilai mata wang ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta supaya isu kejatuhan nilai ringgit ketika ini tidak dijadikan sepak terajang politik. Jelas Anwar, kerajaan pimpinannya sedang berusaha memastikan nilai ringgit kembali melonjak. Sebab itu kita cari jalan untuk perbaiki dan jangan ini dijadikan sebagai sepak terajang politik. Katanya ketika berucap pada majlis perasmian Restu Global Quranic Art Festival Gaya Hidup Islam di Putrajaya hari ini. Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan situasi ekonomi hari ini tidak boleh disamakan dengan krisis kewangan pada tahun 1998 kerana kedudukan negara ketika ini jauh lebih baik meskipun nilai ringgit merosot berbanding dolar Amerika Syarikat AS. Anwar berkata pada tahun 1998 selain kejatuhan ringgit, kadar inflasi dan pengangguran adalah tinggi. Selain tiada pelaburan asing masuk ke negara. Berbeza ketika ini, kata Anwar, ia perlu dilihat secara keseluruhan. Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah. Kadar inflasi terus menurun dan kadar pengangguran turut berkurangan, kata beliau. Malah pertumbuhan ekonomi negara adalah berdaya tahan sama seperti negara jiran, katanya. Mengulas lanjut, Anwar berkata pelabur masih mempunyai keyakinan terhadap ekonomi negara dan disebabkan itu jumlah pelaburan paling tinggi direkodkan dalam sejarah negara. Inflasi menurun, kadar pengangguran menurun, pertumbuhan dapat kita pertahankan walaupun dalam keadaan dunia lembab dari segi ekonomi, kata Anwar lagi. Jelas Anwar, peningkatan mata wang dolar Amerika Syarikat berbanding nilai ringgit tidak seharusnya menjadi ketakutan jika kerajaan menggunakan ringgit dalam perdagangan. Katanya perdagangan dengan China misalnya menggunakan mata wang China ataupun ringgit Malaysia, begitu juga dengan Thailand dan Indonesia. Kalau kita guna ringgit, isu dolar tak ada kesan. Kita bimbang kalau ringgit jatuh kemudian inflasi meningkat. Pertumbuhan ekonomi terbantu, pelaburan tak datang, kata beliau. Pada tahun 2017 ketika berada di penjara, Anwar mengecam kerajaan pimpinan Najib Razak ketika itu selepas tukaran ringgit jatuh RM4.4
kepada $1 Amerika Syarikat. Anwar mengeluarkan kenyataan melalui peguamnya dengan berkata, ringgit yang lemah berkait secara langsung dengan persepsi negatif dalam pengurusan ekonomi negara. Sekian dulu untuk kali ini. Tambahnya, keadaan ekonomi juga semakin teruk dengan dakwaan rasuah dan pembaziran oleh kerajaan serta skandal 1MDB. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkara yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim untuk kita semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.